Manusia harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan bin Abdul Rahim, matrik nombor 269108. Sebagai pendahuluan ataupun pengenalan, di dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kita jelaskan bahawa pengurusan merupakan elemen yang penting di dalam khususnya di dalam organisasi. Menerusi portal rasmi Pejabat Perdana Menteri 2091 menyatakan bahawa pengurusan strategi awal ini merupakan salah satu proses yang sering berhubungan dan juga saling mempunyai kebergantungan untuk mencapai matlamat organisasi dengan menguruskan organisasi tersebut dengan baik dan juga meningkatkan tahap pengurusan sistematik di tahap yang paling optimum. Dalam pada yang komponen strategi awal melibatkan penetapan hala tuju organisasi, menetapkan matlamat untuk jangka masa panjang, menentukan dan juga melaksanakan strategi, mengukur serta menentukan pencapaian dan mengambil kira faktor dalaman dan juga luaran. Menurut Nur Hasni Osman, Cik Azlan Taib dan Muhammad Zainuddin Othman 2015 menjelaskan di dalam konteks pengurusan, ianya selaras dengan pembangunan yang berterusan dan juga dengan pengurusan yang terbaik yang dilaksanakan oleh kerajaan, maka ianya dapat membentuk pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, bukan sekaligus ia meningkatkan kualiti dan juga produktiviti terhadap produk dan juga serta perkhidmatan untuk diterus sumbangkan kepada masyarakat dengan perancangan dan formulasi, iaitu penetapan hala tuju, menentukan isu-isu strategik, penentuan tindakan strategik dan juga penyediaan dokumen pelan strategik. Yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan program kesedaran, pelan operasi, peruntukan sumber-sumber, penyediaan ekosistem dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemantauan dan juga pengukuran prestasi, melibatkan mekanisme pemantauan, mekanisme pengukuran, laporan, pemantauan dan kajian semula program. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan penilaian dan semakan semula ataupun menilai keberkesanan, menambahbaikan secara berterusan. Okey, seterusnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muawin, nombor matriks 269372. Sejarah Polis Diraja Malaysia PDRM pada era negeri-negeri Melayu bersekutu. Malaysia telah mencatatkan sejarah yang baru apabila pada tahun 1874 telah tercatatnya peristiwa penting dan juga ianya menjadi sejarah budaya negara dan juga sejarah bagi Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM, kerana pada tahun tersebut telah mulanya sistem Residen Inggeris di seluruh negeri di Tanah Melayu yang telah diketuai oleh negeri Perak. Manakala pada tahun 1892 terbentuknya pula gagasan negeri-negeri Melayu bersekutu dan keempat negeri yang terlibat telah dibentuk menjadi persekutuan. Dengan adanya pembentukan tersebut, ianya telah menyatukan pasukan polis di negeri-negeri tersebut. Kewujudan pasukan polis di Malaysia terbentuk pada hari yang sama bagi pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu yang telah dikuatkuasakan di negara ini pada 1 Julai 1896. Pasukan polis, pasukan kastam, jabatan ukur dan juga pasukan pertahanan pada ketika itu telah diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan pusat yang telah bertapak di Kuala Lumpur dan ianya termaktub mengikut kepada Perlembagaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dengan bidang kuasa yang ada pada pasukan polis pada ketika itu melalui negeri-negeri Melayu Bersekutu, ianya adalah di bawah pemerintahan tertinggi iaitu Pusurujaya Polis di Pahang. Untuk mengubah pandangan pasukan polis, kaum Melayu pada ketika itu digalakkan untuk menyertai pasukan polis dan pihak British telah mengambil pendekatan dengan menerapkan nilai taat setia kepada raja yang telah disematkan di dalam kehidupan kaum Melayu, sekaligus Raja Alang Iskandar, putera Sultan Idris dari negeri Perak,
telah dilantik sebagai penolong Putrajaya 1 pada 1 Ogos 1905. Dan lantikan tersebut adalah hasil dari persetujuan dari Paduka Sultan Perak, dan Raja Alang adalah orang Melayu pertama yang diberikan kepercayaan oleh pihak British, dan baginda merupakan seorang puteraja yang bersemangat, mempunyai tingkah laku yang menyenangkan semua pihak, dan baginda telah ditempatkan di polis depo dan diberi tanggungjawab untuk sebarang pengambilan anggota polis di kalangan kaum Melayu. Dan Raja Alang Iskandar telah menjalankan pelbagai usaha menarik minat kaum Melayu untuk menyertai pasukan polis. Selepas 37 tahun, polis depo telah berpindah ke Rifle Road yang kini dikenali sebagai Jalan Semarak. Dan sekarang polis depo telah dikenali sebagai pusat latihan polis Pulapul sehingga ke hari ini. Nama saya Muhammad Hafizal bin Zainal Abidin, nombor metrik 269330, dan saya akan teruskan dengan sejarah Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM melalui sejarah Malaysianisasi. Malaysianisasi boleh diistilahkan sebagai rujukan kepada perancangan bagi menggantikan pegawai-pegawai Inggeris yang telah bertugas di dalam sektor perkhidmatan awam di Persekutuan Tanah Melayu untuk digantikan oleh pegawai-pegawai tempatan. Pada tahun 1956, rancangan tersebut telah dimulakan oleh WLR Carbonell yang telah mengambil alih jawatan Pesuruhjaya Polis daripada Young pada 7 April 1953 dan 14 April 1953, di mana 5 orang penolong penguasa polis tempatan telah dinaikkan pangkat sebagai penguasa polis, dan setahun selepas itu 22 orang pegawai tempatan telah dinaikkan pangkat sebagai timbalan penguasa polis, di mana jawatan tersebut baru sahaja diwujudkan. Pada akhir bulan September 1994, terdapat 2 anggota tempatan telah memegang jawatan timbalan ketua polis negeri, dan pegawai tersebut dikenali sebagai Muhammad Saleh bin Ismail di Negeri Sembilan dan Talib bin Isod di Terengganu. Pada 31 Ogos 1957, boleh dikatakan hampir semua pentadbiran di Ibu Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah telah diambil alih oleh pegawai-pegawai tempatan. Pada tarikh tersebut juga, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan perbelanjaan sebanyak RM10 juta dalam bentuk ganti rugi, dan peruntukan tersebut juga adalah sebagai ganjaran kepada pegawai-pegawai asing. Carbonell dan juga Frenner telah menjadi pencetus kepada pengurusan sistematik terhadap pelaksanaan dan hasilnya pasukan polis Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu tidak terjejas, malahan ianya dapat disesuaikan untuk menghadapi cabaran yang berkemungkinan akan dihadapi di kemudian hari. Terima kasih. Saya Fifi Zulhusni bin Haji Muhammad Ali, nombor metrik 273854. Jadi tajuk yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan sejarah Jabatan Polis di Raja Malaysia di peringkat penganugerahan diraja. Sejarah telah tercipta pada tanggal 11 November 1961, yang mana pasukan polis di Raja Malaysia telah dikurniakan panji-panji oleh Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Penggunaan panji-panji tersebut telah berlangsung di Pusat Latihan Polis Jalan Geni, yang mana sekarang dikenali sebagai Jalan Semarak. Penggunaan panji-panji tersebut bagi menghargai kesetiaan dan semangat yang ditunjukkan oleh pasukan polis di Raja Malaysia dalam menjalankan tugas bagi melindungi rakyat serta menjaga keselamatan negara ketika darurat lebih kurang dalam masa 12 tahun lamanya. Pasukan polis diberi tanggungjawab memerangi pemberontakan Parti Komunis Malaya, walaupun pada ketika itu negara sedar akan kekurangan yang dihadapi oleh pasukan polis, termasuk polis bantuan dan Special Constabulary. Namun, pasukan polis berjaya memerangi komunis di seluruh negara. Pasukan polis telah berjaya membunuh 5,792 daripada jumlah keseluruhan 10,698 pemberontak Parti Komunis Malaya.
dan seramai 1,346 anggota polis telah berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Penggunaan panji-panji tersebut juga bukan hanya sebagai perakuan dan penghargaan di atas sumbangan semata-mata, namun ia dijadikan sebagai inspirasi kepada generasi pada masa akan datang. Selain itu, bagi anggota-anggota baru yang menyertai pasukan polis, dapatlah berkhidmat dengan lebih baik, berkesan dan bersungguh dan dapat memberikan khidmat bakti dengan lebih cemerlang. Terima kasih. Saya Muhammad Nasrul Sani bin Ayub 269083. Masalah pengurusan terhadap Jabatan Polis Diraja Malaysia. Jabatan Polis Diraja Malaysia juga tidak terkecuali daripada mempunyai masalah pengurusan di dalam jabatan-jabatan yang tertentu, di mana masalah yang berlaku ini akan menyebabkan berlakunya isu terhadap pengurusan strategik awal. Isu yang pertama, isu kepincangan terhadap pengurusan bentuk dan juga dasar kepimpinan di dalam jabatan. Isu yang kedua adalah isu di dalam pengurusan strategik. Di dalam konteks sumber manusia, asas kepada pengurusan strategik adalah bermula daripada pengurusan strategik awam melalui pengurusan sumber manusia, kerana tujuan utama pembentukan pengurusan strategik awam di dalam sesebuah organisasi untuk memastikan sesebuah organisasi mengekalkan momentum survival dan juga untuk memastikan kesinambungan kepada masa depan organisasi. Mereka tidak boleh meminggirkan pengurusan strategik. Pelaksanaan pengurusan strategik seperti grooming, pendedahan yang berterusan, pengagihan tugas yang tidak sistematik akan menyebabkan kecacatan di dalam. Isu yang terakhir adalah berkaitan dengan pengurusan strategik awam di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia adalah berkenaan dengan ketidaksetiaan sepenuhnya kepada perubahan globalisasi yang berlaku di dalam negara. Ianya telah berlaku dengan menggabungkan pelbagai proses transnasional dan juga bagaimana percaturan daripada struktur domestik. Ini disokong oleh ekonomi, politik, ideologi dan juga budaya. Perkara ini dapat mendatangkan kesan terhadap pembangunan negara, sekaligus ianya akan membentuk kepada kes-kes jenayah yang disebabkan oleh politik, seperti contoh kes yang melibatkan isu YNDB yang telah dikendalikan oleh Jabatan Polis Diraja Malaysia. Diketahui umum, kes tersebut adalah begitu rumit kerana ianya melibatkan isu terbesar kepada negara yang akan menjejaskan imej kerajaan di negara ini. Malahan ia juga melibatkan kepada keselamatan dan juga memudaratkan imej institusi yang terlibat. Ianya telah menjadi isu yang besar terhadap Jabatan Polis Diraja Malaysia kerana tiada perancangan terhadap pengurusan strategik yang terbaik untuk menangani isu globalisasi yang berlaku pada ketika ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyam bin Abdul Wahab, nombor metrik 269069. Terima kasih kawan-kawan. Jadi bahagian saya adalah ringkasan analisis. Okey, ringkasan analisis yang boleh dijelaskan selepas kita melihat kepada isu perancangan strategik yang berlaku terhadap agensi awam, iaitu Jabatan Polis Diraja Malaysia, yakni PDRM lah, di mana analisis ini adalah berdasarkan isu-isu yang diperjelaskan untuk agensi tersebut. Bagi definisi strategi pula, adalah berasal daripada perkataan Latin, iaitu strategos yang mewakili kepada the art of generalship or how to be an effective general, dan ia juga merupakan sebuah proses yang melibatkan kepada pemilihan terhadap tindakan yang diambil
untuk mendapatkan respon terhadap persekitaran yang dinamik. Oleh itu, pengurusan strategik boleh didefinisikan kepada proses untuk melakukan formulasi kepada perancangan strategik dan juga untuk mencari alternatif supaya perancangan tersebut dapat dilaksanakan seperti yang dirancang, dan ianya melibatkan kepada analisis strategi dan juga implementasi strategi. Okey, berdasarkan analisa yang dapat dijelaskan melalui topik ini adalah isu yang berbangkit di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Adalah isu-isu yang berlaku adalah disebabkan oleh perancangan strategi yang telah dirangka pada adalah terlalu terhad, dan ia adalah disebabkan oleh faktor keperluan jawatan bagi pegawai dan juga pertukaran di tahap pengurusan jabatan tersebut, yang menyebabkan perancangan tersebut sering berubah dan ianya menjadi tidak selaras dan juga seiring dengan pengurusan di seluruh jabatan. Selain itu juga, ia berpunca daripada isu kepimpinan di dalam sebuah jabatan awam, kerana dengan adanya seorang pemimpin seperti dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia, pihak atasan perlu mencorakkan satu bentuk kepimpinan yang kukuh untuk meningkatkan produktiviti dan juga kecemerlangan organisasi dari segi pelaksanaan pengurusan strategi, dan juga membentuk satu peranan yang lengkap untuk mengatasi cabaran di dalam pelaksanaan pengurusan strategi di dalam jabatan tersebut supaya ianya dapat diselaraskan di seluruh negara. Cabaran yang dimaksudkan adalah dari segi aktiviti organisasi, pelakuan, kemahiran dan juga pengetahuan, serta sikap setiap anggota di dalam organisasi yang menjadi pencetus kepada keberkesanan pengurusan strategi. Itu saja daripada saya. Seterusnya diserahkan kepada kawan saya lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azwan bin Muhammad Zain, nombor metrik 269393. Sebagai cadangannya, Jabatan Polis Diraja Malaysia perlu memikirkan perancangan terhadap pengurusan strategik yang terbaik dan ianya boleh dibuat untuk jangka masa yang panjang. Dalam memastikan pelaksanaan kepada pengurusan strategik dalam Jabatan Polis dapat berjalan dengan baik, pihak PDRM perlu mengambil pendekatan dengan mendapatkan kesepakatan terhadap pelaksanaan pengurusan strategik ini. Kesepakatan merupakan elemen yang terpenting untuk membentuk kepada perancangan strategik di dalam organisasi, oleh kerana untuk memastikan ianya berkesan dalam jangka masa yang panjang. Kesepakatan ini meliputi kepada laporan semasa, keadaan, peranan dan fungsi serta juga pelibatan pegawai yang terlibat untuk merancang kepada pengurusan strategik di dalam jabatan. Seterusnya adalah pihak tertinggi di dalam PDRM pula perlu menyampaikan mandat dengan jelas. Ini bertujuan bagi mengenal pasti tujuan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk memastikan pengurusan strategik itu dapat dilaksanakan secara rasmi di dalam jabatan polis itu. Mandat yang diberi perlulah berkisar dengan pengurusan strategik organisasi. Pengurusan tersebut perlulah meliputi kepada pelaksanaan undang-undang, artikel bagi penubuhan dan juga piagam, peraturan dan juga keberhasilan untuk jangka masa yang panjang. Pihak PDRM mestilah mengenal pasti akan isu-isu yang melibatkan pengurusan strategik di dalam organisasi, yang mana mereka perlu memberi penekanan terhadap 5 elemen utama, iaitu kualiti kepada perkhidmatan dan servis yang diberi kepada masyarakat, menyemak kembali nilai-nilai dan juga misi dalam organisasi, dan juga corak kepada pengurusan dalam organisasi tersebut. Selain itu, mengenal pasti isu yang berlaku dan membuat analisa
ringkas agar isu yang berlaku dapat diselesaikan dengan segera. Sebagai kesimpulannya pula, dapatlah dijelaskan bahawa Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM memainkan peranan yang amat penting di dalam memastikan operasi di jabatan di seluruh negara akan bergerak seiring dengan fungsi dan juga peranan yang ditetapkan. Dalam masa yang sama juga, pengurusan strategi ini mempunyai hubung kait dengan hubungan manusia di dalam pentadbiran adalah sangat penting di dalam memastikan elemen dan juga amalan pengurusan antara individu di dalam sebuah organisasi akan tetap terbela. Selain daripada itu, untuk memastikan tiada sebarang konflik yang akan berlaku di dalam organisasi, sekaligus ianya akan mencetuskan permasalahan dalam jangka masa yang panjang. Malahan asas teori hubungan manusia di dalam pentadbiran itu sendiri memberi keberkesanan terhadap kepuasan kerja seseorang individu di tempat kerja mereka, dan juga akan mempengaruhi suasana kerja yang lebih selesa untuk jangka masa yang panjang. Terima kasih. Kerja harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap. Di jalan raya, masih jalan bergaya. My crew with me till the wheels fall off.